Apa yang korang nak buat kalau korang kena kacau dengan Pontianak? Kalau orang biasa, dah lari tak cukup tanah dah. Tapi ada seorang ni. Ada seorang ni, dia boleh buat kerajaan pula lepas kena kacau. Kok bisa? Nah, begini bah. Inilah mitos yang sehingga kini menjadi perdebatan orang-orang, iaitu asal-usul nama kota Pontianak di Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini adalah gerbang untuk rakyat Malaysia di Sarawak, Meneroka, Kalimantan Barat. Selain terkenal dengan nama Pontianak yang menggerunkan rakyat Malaysia apabila didengari, kota ini juga terkenal dengan nama julukannya, iaitu Kota Khatulistiwa, kerana lokasinya yang betul-betul terletak dekat tengah-tengah garisan Khatulistiwa. Tapi mari kita cerita dulu macam mana kota ini boleh dapat nama Pontianak dan mengapa bukan kuntilanak seperti bahasa Indonesia. Versi pertama, menurut buku asal-usul kota-kota di Indonesia Tempo Dolo yang ditulis Zainuddin HM, sekitar abad ke-17, putera kerajaan Mempawah Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri dikatakan telah merantau menyusuri Sungai Peniti dan seterusnya ke Sungai Kapuas setelah kemangkatan ayahandanya untuk mencari tanah baru untuk membangunkan sebuah kerajaan. Semasa menelusuri Sungai Kapuas, Sultan Syarif dan rombongannya sering diganggu bunyi-bunyi yang menyeramkan dipercayai Pontianak, sehinggalah tiba di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak di mana mereka berhenti rehat untuk beberapa hari. Memasuki malam ketiga, mereka masih diganggu menyebabkan Sultan Syarif menitahkan rombongannya untuk melepaskan meriam. Ajaibnya, gangguan tersebut pun hilang. Daripada situlah Sultan Syarif mendapat ilham untuk mendirikan kerajaan baru di tempat jatuhnya meriam tu dan menamakannya sebagai Pontianak. Versi kedua, dikabarkan bahawa kawasan Tanjung yang hendak didirikan kerajaan oleh Sultan Syarif Abdul Rahman itu dikatakan merupakan sebuah kawasan hutan yang penuh dengan pokok tinggi. Di dalam dialek tempatan, dinyatakan bahawa kawasan itu turut dinamakan pohon punti, iaitu bermaksud pohon yang besar dan tinggi. Sultan Syarif pula merupakan sultan yang banyak membiarkan pemerintahannya dijalankan oleh pembesar kerana baginda lebih suka mendampingi ilmu agama daripada memerintah negaranya. Oleh itu, merujuk kepada surat daripada Hussein bin Ahmad Al-Aidrus, seorang rakyat tempatan yang mungkin ketua masyarakat kerajaan Sultan Syarif, ada menyebutkannya di dalam baris ke-14, iaitu, maka di dalam watasan telah ada juga pohon-pohon hamba tuanku yang sudah bertanam memang di situ. Embawang ada 3, rambai ada 8, dan keranji ada 2, dan bulu 7 rumpun, dan 1 pohon punti, dan 1 pohon kandis, dan beberapa sagu yang hamba tanam. Di dalam sungai itu ada 6 rumpun yang besar, dan yang kecil ada lebih 300 batang. Jadi, berkemungkinan besar Sultan Syarif Abdul Rahman memberikan nama sedemikian rupa kerana sememangnya bumi Kalimantan berzaman lamanya penuh dengan pohon yang besar dan tinggi seperti pohon punti. Ketiga, di dalam penggunaan bahasa lama dulu-dulu, Pontian juga merujuk kepada satu kawasan perhentian ataupun persinggahan. Jadi, ianya bersesuaianlah dengan pelayaran Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri pada masa itu yang mana telah singgah untuk bermalam di satu kawasan Tanjung. Begitu juga bagi segelintir masyarakat Cina yang mendiami Pontianak yang mempercayai bahawa asal-usul nama Pontianak ini sebenarnya bermula daripada bahasa Mandarin, iaitu Kundian atau Kuntian yang turut membawa maksud yang sama. Begitulah ceritanya bagaimana Pontianak, Kalimantan Barat mendapat namanya. Sehingga kini semuanya masih sekadar mitos dan kesahihannya masih diselubungi misteri. Teman-teman dari Indonesia, kalau ada yang pada tahu kenapa namanya Pontianak menurut orang-orang di sana, silakan komentar ya. Kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa follow dan repost video ni.